jadi MC lah. Pak Mak jadi ahli panel lah. Baru-baru serah tugas. Tak bincang dari awal. Spontan. Ah, jadi insyaAllah lah kita sambung lah bab mujahadahan daripada minggu lepas. Sebelum tu apa recap lah, sebut sedikit sangat lah yang apa sambungan pada minggu lepas kenaan dengan mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Kalau kita tengok balik apa pengertian mujahadah tu, susah apanya, bersungguh-sungguh ataupun bersusah payah dalam melakukan dua benda, iaitu melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat ataupun kejahatan. Jadi minggu lepas kita tengok beberapa ayat daripada ayat Al-Quran yang Allah bagi Allah bagi galakan ataupun Allah bagi ganjaran ataupun Allah bagi motivasi pada orang yang Allah bagi bantuan lah pada orang yang mujahadah ni. Bila disebut mujahadah, sebab apa bila sebut mujahadah ni tak senang lah, tak mudah. Kalau mudah tu tak nama mujahadah. Mujahadah ni hanyalah mudah bagi orang yang diringankan ataupun dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kalau kita tengok di ayat Quran dan juga hadis minggu lepas, kita buat 5 hadis lah. Ada antaranya Allah kata kalau kita dekat padanya sehasta, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau kita dekatkannya sehasta, kita berdekat kepadanya sehasta, dan aku akan dekat kepadanya sedepa. Maksudnya itulah galakan ataupun bantuan yang Allah bagi pada orang yang sanggup mujahadah di atas jalannya. Jadi insyaAllah hari ni Mak akan sambung hadis yang ke-6, insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya, silakan Mak lah untuk sambung. Okay, jazakallah khairan Faris. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang daripada buku Riyadhus Salihin. Kalau ikut buku Mak ni hadis yang ke-100. Tapi sebelum hadis ni, Mak baca hadis ni, Mak suka baca kata-kata Imam Al-Ghazali mengenai mujahadah yang dipetik daripada kitab Minhajul Abidin, yang mana Imam Al-Ghazali menggariskan tiga prinsip dalam menawan nafsu. Sebab kita kata tadi mujahadah tu ialah berusaha bersungguh-sungguh dalam kita melawan dan menundukkan kehendak nafsu kita kan. Jadinya antara yang tiga perkara yang digariskan oleh Imam Ghazali dalam prinsip dia ialah melawan nafsu ini. Yang pertamanya menahan atau menyekat sumber kekuatan nafsu. Yang pertama. Sebab dia kata nafsu ni diumpamakan kuda liar. Yang mana kalau dibiarkan dia jadi liar sangat, boleh pergi lebih jauh lah liar dia tu. Tapi boleh dijinakkan dengan syarat ditahan sumber yang memberikan tenaganya. Antaranya kalau kita manusia ni yang sumber memberi tenaga yang ikut daripada Imam Ghazali ni ialah daripada perut. Yang mana kalau kita dapat menahan perut dari banyak makan. Sebab tu digalakkan kita ni berpuasa kan. Masa nak tahan nafsu pun kalau orang pemuda tu kalau tu dia kena berpuasa kalau dia tak kahwin lagi contohnya lah kan. Kemudian kita tahan pandangan mata daripada perkara yang haram. Telinga daripada mendengar sesuatu yang berdosa. Mulut daripada berkata-kata yang dusta dan sesuatu yang dilarang. Dan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan lain-lainnya lah. Jadi maknanya kalau tengok yang pertama ni adalah banyak berkaitan dengan macam mana nak mendidik jiwa kita mendapat sifat-sifat yang mahmudah lah. Dan perlu kepada belajarlah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembentukan akhlak peribadi Muslim. Kalau tanpa ilmu, kita tak akan dapatlah capai apa yang seperti mana Imam Ghazali katakan ni. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita hendaklah membebankan nafsu dengan ibadah. Kan? Maknanya ibadah yang berbentuk khusus seperti fardu ain dan juga ibadah sunat. Ibadah fardu dan ibadah sunat. Jadi terutamanya dia kata solat.
Sangat-sangat diperlukan untuk menyeksa nafsu kita ni, dia kata. Dengan solat tu kita macam boleh kontrol, diharap kita boleh kontrol nafsu kita. Bukan sahaja solat yang 5 waktu yang kita kata fardu, tapi juga solat-solat sunat, kan? Banyak solat-solat sunat yang diajar Nabi kepada kita dalam agama kita. Jadi kita kena cuba laksanakan solat-solat sunat sebab ini antara perkara yang dapat menekan nafsu kita. Kemudian of course lah ada zikrullahnya, amalan-amalan yang lain lah, amal soleh yang lain seperti sedekah, belajar ilmu, mencari ilmu, mengajar dan lain-lain amal soleh yang insya-Allah yang dengan itu pokok pangkalnya nafsu kita ni supaya dia sampai nafsu ni katanya sampai jadi letih untuk melakukan kejahatan. Sebab bila kita dah penuhi dengan perkara-perkara yang ibadah tadi, maka nafsu tu akan jadi kecil lah, jadi makin kecil, makin menunduk insya-Allah, kan? Kemudian yang ketiganya ialah berdoa minta bantuan Allah untuk menewaskan hawa nafsu kita ni. Jadi kita hendaklah berdoa kepada Allah sebab nafsu ni adalah makhluk Allah. Jadi maka Allah sajalah yang mampu memudahkan diri manusia untuk menguasai dirinya sendiri. Jadi kita kena minta dengan Allah sebab dia makhluk Allah. Jadi kita kena minta kepada penciptanya. Kan? Jadi sebab itulah kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri mengajar Muaz, kan? Ada hadis yang kita biasa dengar rasanya, tapi saja nak sebut lagi kat sini. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Muaz, aku sangat cinta kepadamu. Maka selepas kau mengerjakan solat, jangan sekali-kali engkau lupa berdoa kepada Allah. Doa yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kan? Artinya, ya Allah, bantulah aku mengingati engkau, bantulah aku mensyukuri nikmatmu dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Ini antara, tapi banyak lagi doa-doa lain yang Nabi ajar yang mana insya-Allah membantu kita menjadi makanan rohani untuk kita sebenarnya, untuk supaya kita dapat bermujahadah insya-Allah. Kan? Jadi sebab itulah, sebab kita lagi satu kita kena ingat bahawa nafsu ni satu benda yang dia tak pernah puas dan dia tak ada batas. Kalau kita biarkan dia tak akan puas, dia tak ada batas. Jadi maksudnya kita nak lawan nafsu ni mestilah dengan ibadah yang seiring dengan nafsu. Tak boleh ibadah tu rendah dari nafsu. Kalau rendah dari nafsu, martabat ibadah tu, makin menanglah nafsu tu setiap masa. Dan nafsu ni kita tahu lagi satu dia berkawan dengan syaitan. Kan? Dan tahu syaitan adalah musuh kita yang daripada zaman Nabi Adam lagi. Memang dia sentiasa mencari ruang dan peluang untuk kita tergelincir dari jalan kebenaran. Ini sebab itulah maksudnya daripada sikit daripada Imam Ghazali pesan ni, harap-harapnya dapatlah menjadi orang kata garis panduan untuk kita untuk melaksanakan mujahadah dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi tanpa tu lagi Mak akan pergi teruslah kepada hadis yang ke-100 ikut buku Mak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wa sat'in billah wa la ta'jis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan rawahu Muslim. Hadis ini berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi lemah. Adapun jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengucapkan andai kata aku berbuat begini, nescaya akan begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah ini sudah menjadi ketetapan Allah, takdir Allah. Dan apa yang menjadi kehendak Allah, pasti dia kerjakan. Sesungguhnya perkataan andai kata itu membuka jalan bagi syaitan untuk berbuat jahat. Kan? Jadi hadis ni mungkin kita dah pernah dengar, tapi tak apa, kita dengar lagi, kita bincang sikit lagi tentang hadis ni. Yang mana di sini dia menyebut bahawa orang mukmin yang kuat tu lebih dicintai oleh Allah
dan lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan sekarang ni dia banding ini dua orang mukmin lah. Semua mengenai orang mukmin, kan? Yang dimaksudkan kuat di sini bukanlah maksud nak kata kuat tubuh badan, kan? Tapi yang lebih diutamakan ialah kuat daripada segi iman seseorang itu dan juga agamanya. Jadi orang mukmin yang kuat imannya, dia macam mana dia sebab apa dia jadi lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai? Kerana dia akan bersungguh-sungguh ataupun bermujahadah melakukan perintah Allah yang diwajibkan dan yang disunatkan kepadanya. Kan? Kita boleh bayanglah kalau orang mukmin yang kuat agamanya, kuat imannya, mesti dia bersungguh-sungguh nak melaksanakan segala ketaatan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Kan? Yang diwajibkan Allah kepadanya. Sedangkan orang yang lemah iman, maknanya yang tak kuat tadi, orang mukmin juga tapi dia lemah imannya, tak kuat imannya, tak kuat agamanya, maka dia kita boleh tengok keliling kita lah, macam nak buat yang wajib tu pun macam tunggang langgang, apa lagi nak buat yang sunat, kan? Maksudnya yang wajib pun macam tak berapa, tak kemas lagi, apatah lagi nak buat yang sunat. Memang tak ada motivasi nak buat yang sunat. Dan nak tinggalkan maksiat juga satu yang sangat sukar lah, maknanya orang kata berperang lah dengan nafsu dia, dengan iman dia nak tinggalkan yang maksiat tu. Jadi sebab itu kedudukan dia maksudnya di sisi Allah berbeza. Kan? Maksudnya yang kuat iman dia, yang kuat agama dia, kedudukannya lebih baik dan lebih dicintai Allah. Dan mukmin yang satu lagi tu maksudnya dia lemah lah, dia lemah. Dan tetapi Nabi kata kat hujung tu, semuanya pada masing-masing terdapat kebaikan. Walaupun seorang lemah iman, seorang tu iman dia kuat, tapi sebab dua-duanya orang mukmin. Kedua orang mukmin. Jadi Rasulullah kata pada masing-masing terdapat kebaikan. Maksudnya orang yang lemah iman, dia tak bolehlah nak rasakan macam aku ni dah lemah. Jadi dia lagi nak duduk darjat di sisi Allah pun tak dah sebaik orang yang kuat iman. Jadi baik tak payah buat. Contohnya kan, dia akan rasa putus asa ataupun rasa dia tak bernilai. Jadi Nabi cakap kat sini, Rasulullah cakap bersabda kat sini, dua-dua tu ada kebaikan. Maksudnya dia lebih baik daripada orang kafir. Walaupun dia lemah iman dia, tapi dia masih orang mukmin dan masih lebih baik daripada orang kafir, insya-Allah. Jadi dia tak bolehlah rasa sangat-sangat, dia cuma kena tingkatkanlah iman dia, insya-Allah. Dan yang kedua kat sini, Rasulullah kata tadi, selain daripada yang orang beriman lebih baik, orang yang orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uka. Maksudnya ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kamu bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kamu mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi ini adalah satu pesanan daripada Rasulullah SAW kepada kita supaya kita dalam kehidupan kita seharian ni, kita kena selalu muhasabah diri kita supaya kita buat sesuatu yang sentiasa mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Sebab Rasulullah kata, bersungguh-sungguhlah kamu melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu. Sebab kalau tidak, hidup kita dalam bahaya. Sebab apa dalam bahaya? Sebab kita hidup banyak sangat benda-benda yang boleh bawa kita melakukan benda yang tidak bermanfaat dalam hidup kita seharian. Jadi macam kita kena selalu muhasabah diri kita. Kena selalu nilai apa yang aku buat ni bermanfaat tak dari sudut agama. Ada tak manfaatnya bawa kepada hari akhirat nanti sebagai bekalan dalam hidup aku, insya-Allah. Kan? Kalau tidak, kita akan mudah tergelincir kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Sedangkan Rasulullah pesan, buatlah perkara yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah sebut lagi, wasat'in billah. Hendaklah kamu meminta pertolongan Allah. Kan? Maksudnya macam kita baca Al-Fatihah, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sini Rasulullah pesan, wasat'in billah wala ta'jiz. Maksudnya janganlah kamu menjadi lemah. Kan? Maksudnya sebab kalau kita nak dapat kekuatan tu memang kita kena minta pertolongan dengan Allah. Sebab hanya kepada Allah lah saja kita sandarkan segala harapan kita, segala kehendak kita hanya pada Allah. Sebab kita tahu semua kekuatan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berarti yang ujungnya dia kata seterusnya apabila ditimpa sesuatu maka janganlah kita ucapkan
andai kata. Selalunya dia dalam, kalau kita ambil contoh, selalunya senangnya yang pernah kita lalui bila berlaku kematian lah. Kan bila berlaku kematian dalam keluarga, sesiapa yang kita sayang. Masa mak lah pengalaman. Masa beberapa bulan tu walaupun kita tahu bahawa ini adalah takdir dari Allah sebab sya'a fa'ala, kan? Ini adalah takdir dari Allah. Tapi kita memang dengan kerana nafsu kita, kerana bisikan syaitan, jadi kita akan fikir andai katalah saya bawa dia pergi berubat, andai katalah saya tak pergi KL, andai katalah saya tak ni, andai kata dah. Jadi saya tak, mesti saya sempat, andai kata saya tak panggil ambulans, mesti saya sempat dia nak nazak. Macam-macam kita fikir andai kata. Jadi Rasulullah, tapi ucaplah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi takdir Allah dan apa yang menjadi kehendaknya pasti akan Allah kerjakan. Sesungguhnya perkataan andai kata itu membuka jalan kepada syaitan untuk berbuat jahat. Jadi kita kena berhati-hati sangat sebab kalau tidak memang kita akan sentiasa hati kita berbolak-balik, memang syaitan tu kejap-kejap datang. Kita cepat-cepat kena istighfar. Sebab kita tahu ini mesti daripada kejahatan yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita, insya-Allah. Okey, jadi ini hadis yang ke-100 ya, insya-Allah. Kalau ada siapa-siapa nak tambah atau sekejap lagi boleh tambah lagi. Baiklah. Okey. Seterusnya hadis yang ke-101. Ini anhu anna Rasulullah SAW jibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Muttafaqun alaih. Fi riwayat hujibat wa huwa bimakna ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'al. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar bisyahawat, neraka ditutupi atau dikelilingi oleh berbagai kesenangan. Syahwat tu diterjemahkan kesenangan. Wa hujibatil jannah bil makarih. Sedangkan syurga ditutupi oleh pelbagai hal yang tidak disukai. Muttafaqun alaih. Okey. Jadi dia kat bawah tu sikit tadi dia terangkan maksudnya di antara seorang hamba dengan tempat dengan syurga dan neraka ada yang menutupi, ada penghalang. Jika hamba itu mengerjakannya, nescaya dia akan memasukinya. Jadi maksudnya hadis ini hadis yang ke-101. Dia nak beritahu kita bahawa neraka ni sentiasa dikelilingi oleh syahwat. Sebagaimana juga syurga itu sentiasa dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Kan? Kita dapat bayanglah kalau benda yang syahwat suka tu memang selalu tak seiring lah dengan apa yang Allah suka. Kan? Sebab itulah maknanya apa yang syahwat suka tu benda yang bawa ke neraka dan menyenangkan kita. Sebab kita nafsu kita ni memang suka kepada benda-benda yang syahwat suka. Macam itulah nak katanya. Okey. Tapi kita kena ingat bahawa kalau kita dah terjebak dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat, maka sangat susah untuk kita meleraikan ikatan daripada kita terjebak tadi. Maknanya dah terlalu banyak ikatan-ikatan syahwat pada kita. Contohnya kita cinta dunia, contohnya kita buat benda-benda yang maksiat kan. Jadi kita nak leraikan tu satu persatu tu memang susah. Okay? Jadi sebab tu maksudnya kita kena kenal pasti bila kita rasa diri kita ni dah terikat dengan satu benda yang syahwat, satu benda yang boleh membawa kepada neraka, kan, yang membawa ke jalan ke neraka tadi, kita kena leraikan dari awal-awal lagi satu persatu. Jangan sampai dah banyak sangat macam kita barat macam tali tu, ikat kita, belik kita banyak-banyak sangat, jadi memang akan jadi susah. Kan? Sebab tu maknanya kita kena, kalau ikut kat sini maksudnya kita kena pandailah, kita kena bermujahadah. Kita kena bermujahadah untuk kita elakkan diri kita daripada dikelilingi oleh perkara-perkara yang boleh membawa kita ke neraka. Kan? Yang pertama. Yang kedua pula dia kata syurga pula dikelilingi oleh hal yang dibenci dan yang susah dan yang sulit. Dan manusia pula nak buat benda tu memang susah lah sebab benda yang bawa ke syurga ni benda semua susah. Contoh dalam kehidupan kita. Kita nak benda bawa ke syurga, cuma kita fikir senang lah.
yang kita selalu rutin kita harian? Baca Quran. Susah. Walaupun nampak benda tu macam senang, tapi kita sebenarnya bermujahadah nak baca Quran tu. Nak solat sunat, nak bangun solat subuh, pergi sembahyang berjemaah ke masjid. Masya Allah. Kan? Bukan main lagi mata ni, orang kata macam, yelah kata Nabi macam kena kencing iblis je. Maksudnya tak boleh nak celik rasa mata nak bangun. Kan? Tak kisahlah waktu subuh tu masuk lewat ke, sekarang ni mungkinlah waktu subuh awal. Jadi memang susah lah. Dulu masa waktu subuh pukul 6 lebih pun susah juga kan. Jadi contohnya itu memang kita tak dapat nak nafikan. Itu hakikat. Yang mana sebab perkara-perkara yang membawa ke syurga ni dikelilingi oleh benda-benda perkara-perkara yang susah dan sulit untuk kita melaksanakannya. Kan? Jadi kita kena bermujahadah sebenarnya. Kena bermujahadah supaya dengan itu kita mampu melawan. Sebab tu panggil mujahadah. Sebab mujahadah ni kita kena letakkan rasa kesungguhan yang perlukan pengorbanan, perlukan kesabaran, perlukan istiqamah. Yang kita belajar-belajar semua tu dulu, yang sebelum-sebelum ni tu, semua duduk dalam mujahadah nak katanya. Kan? Kalau tak ada sifat-sifat yang kita belajar dulu, muraqabahnya, istiqamahnya, sabarnya, memang sukarlah dapat mujahadah. Kan? Sebab kita, dia memang dia lebih tinggi lah, maksudnya mujahadah ni sangat tinggi untuk kita. Tapi kita untuk mendapat redha Allah, kita kena usaha untuk mendapatkan mujahadah. Kan? Contoh lagi satu, kalau dalam Quran ni, dia nak terangkan macam mana sifat orang yang suka kepada, sebab kita kata tadi, perkara yang bawa ke neraka tu perkara yang indah kan? Perkara indah. Antaranya ialah cintakan dunia. Cintakan dunia sangat indah. Tapi sebenarnya kalau kita tak kawal diri kita dengan perkara-perkara yang mencintakan, yang bawa kepada cinta dunia ni, maka kita akan terlalai untuk melaksanakan perkara yang membawa kita kepada syurga Allah. Sebab cinta dunia ni sangat-sangat melalaikan kita. Jadi kalau kita lihat surah Ali Imran, insya-Allah. Ali Imran ayat 15, ayat 14 muka surat 51. Baca makna jelah insya-Allah. Kan? Ayat 15 ke surat 51 dan surah Ali Imran, Allah telah berfirman, katakanlah, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk ni ayat 14, sorry, ayat 15. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga. Kan? Maknanya ni antara perkara-perkara yang duniawi lah, yang memang kalau kita tengok satu persatu, memang itulah nafsu kita suka. Kan? Tapi kita kena berhati-hati. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita kena pandai imbangkan antara duniawi dan akhrawi tu, supaya kita tidak terleka dan terlalai, insya-Allah. Okay. Seterusnya, ni hadis ni. Okay, seterusnya kita pergi hadis yang 102. Yang ni kisah Zaifah Al-Yaman. Hadis agak panjang, saya tak mau baca. An Abi Abdullah Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftatahal baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma iftatahal nisa' faqara'aha thumma iftatahal Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع
thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, rawahu Muslim. Ini kisah macam mana seorang sahabat yang bernama Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman, dia bercerita pada satu malam dia solat bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memulakan bacaan dalam solat dia tu, rakaat pertama tu dia baca surah Al-Baqarah. Kemudian aku bergumam, aku cakap seorang-seorang agaknya, mungkin Rasulullah akan rokok lepas ayat yang ke-100. Tapi setelah baca ayat 100, Rasulullah terus baca lagi. Kemudian aku cakap lagi, cakap diri sendiri, bergumam dia kata, mungkin beliau akan baca surah Al-Baqarah aja kot, secara penuh untuk rakaat pertama. Tapi Rasulullah sambung lagi bacaannya. Kan? Kemudian aku bergumam, beliau akan rokok dengan bacaan satu surah ini. Lalu tidak, Rasulullah lanjutkan lagi dengan surah An-Nisa dan terus membacanya. Setelah itu Rasulullah baca pula surah Ali Imran dan membacanya sehingga habislah. Beliau membacanya dengan tartil. Bila mendapati ayat mengandungi tasbih, yakni pujian kepada Allah, Rasulullah SAW bertasbih. Bila menjumpai ayat yang mengandungi perintah untuk mengajukan permintaan, Rasulullah meminta, dan bila melewati ayat yang mengandungi perintah untuk memohon perlindungan, Rasulullah memohon perlindungan. Lalu beliau rokok dan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Beliau rokok dengan rokok yang lama. Sama lama dengan beliau berdiri. Berdiri dia baca 3 surah tadi kan. Lantas beliau baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Maka beliau berdiri i'tidal ini pun lama, hampir sama dengan rokok. Setelah itu beliau sujud seraya berucap Subhana Rabbiyal A'la. Dan lama sujud beliau sama dengan beliau berdiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah cara Rasulullah SAW solat sunat malam. Yang mulai kan macam mana kita lihat kat sini, Masya Allah. Memang kita pun dapat bayangkan sebab kalau tengok surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran ni hampir 5 juzuk sebenarnya. Hampir 5 juzuk. Dan kalau kita dengar dalam kaset Quran, kita ambil lah seorang qari yang kita biasa suka dengar, contohnya siapa tu Sudais ke baca kan. Dia baca agak laju juga. Hampir berapa jam kan Sudais baca. Maksudnya lebih 1 jam. Kan? Untuk nak baca tu je. Kan? Maknanya hampir ada orang pergi buat pergi tengok sudah baca sebenarnya Al-Baqarah 2 jam 45 minit. 2 jam 45 minit Al-Baqarah sahaja. Kan sudah baca. Dan Rasulullah SAW ni pula bukan saja dia baca Baqarah saja, dia baca 3 surah. Kemudian bila rokok lama macam berdiri. Katalah dia baca 2 jam 45 minit masa berdiri tadi. Rokok pun 2 jam 45 minit juga. Bayangkan. Dan i'tidal pun lama sama dengan rokok. Dan sujud hampir sama dengan berdiri. Jadi kita dapat bayangkan macam mana mujahadahnya Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Bersungguh-sungguh. Bukan senang. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok hadis yang belum yang Faris baca, maksudnya sampai bengkak kaki Rasulullah kan. Dia kata tatafattara qadamahu. Sampai bengkak kedua belah kaki Rasulullah SAW. Punya lamanya baginda solat malam kan. Dan maknanya kalau nampak kat sini memang tak tahu nak cakap apalah. Kita memang rasa ya Allah mana kita ni tak ada apa sangat. Tak ada benda langsung sebenarnya. Dan sedangkan kita ni sembahyang fardu je. Sembahyang sunat tu sekali buat sekali tak buat. Jadi kita rasa malu sebenarnya. Tak tahulah orang lain. Rasa yang patut datang pada diri kita ialah malu. Malu pada Allah, malu. Sedangkan kita minta, yelah kita masuk syurga tu dengan rahmat Allah kan. Tapi kita punya harapan yang tinggi pada Allah, nak kedudukan dia sama macam ni dalam syurga. Patutnya kita malu. Sebab apa yang kita minta tu, kita sendiri tahu nilai kat mana kan. Jadi kita tengok Rasulullah. Dan hadis yang selepas ini, iaitu hadis yang 103 ni juga menggambarkan oleh seorang sahabat yang lain juga. Dia lebih kurang sama dengan hadis yang 102 ni. Jadi mak baca sikit kan. Dia punya apa ni hadis dia. Ini daripada Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su' qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu muttafaqun alaih. Ni seorang lagi sahabat bernama Ibnu Mas'ud, dia pun ikut Rasulullah solat pada satu malam. Lalu dia tengok Rasulullah sembahyang lama sangat sampai terlintas dalam fikiran dia, yang dia kata hamam tu bi amri su', dia sampai terlintas dari kau, aku nampak sesuatu, aku nak ingin lakukan sesuatu. Maka sahabat yang dia cerita pada sahabat yang lain. Semalam aku sembahyang dengan Rasulullah, lepas tu lama sangat, dan sampai terlintas dalam fikiran aku nak buat sesuatu. Jadi sahabat yang lain tanya, apa yang kau nak buat sesuatu tu? Dia kata sebenarnya aku rasa nak duduk, nak tinggal je Rasulullah, nak keluar daripada solat tu. Aku tak larat. Macam itulah kan. Jadi maknanya memang itu solat Rasulullah. Cara Rasulullah mengajarkan qiyamul lail dia. Kan? Memang hebatlah Allah. Sangat-sangat hebat mujahadah Rasulullah SAW. Jadi sebab dia jadi gitu sebab dia ada dia kata orang kata vision dia. Vision dia nak mendapatkan syurga, nak bertemu dengan melihat wajah Allah, nak mendapat keredaan Allah. Jadi kalau motivate seseorang tu untuk beribadah dengan bersungguh-sungguh lah. Sebab dia punya aim dia tinggi. Kan? Dia punya apa orang kata yang dia nak capai nanti ke akhirat sana adalah sangat tinggi di sisi Allah. Dia itu yang menyebabkan dia sangat bermotivasi untuk melaksanakan ketaatan yang sebaiknya dan bermujahadah melawan hawa nafsu dia. Sebab kita dalam kita nak melakukan ketaatan ni memang kena sabar kan. Jadi memang kena sabar yang cukup tinggi lah. Dengan kita rasa tak rajinnya, rasa macam-macam lah. Letihnya, rasa tak laratnya, macam-macam kan. Jadi kita kena banyak sabar untuk mendapat mujahadah. Okay. Dan hadis ada siapa-siapa nak tambah ke sebelum mak pergi pada hadis yang 106 ni? Tak 106. ada. Acu lah tu. Ada 103 tu 106. Mak ni lah 104 patutnya. Langkau. Okay, kalau tak ada kejap lagi kena tambah kejap lagi. Kena sama-sama bagi orang kata kongsi-kongsi ilmu. Okay, hadis 104. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada 3 hal yang mengikut mayat, yakni orang meninggal dunia, iaitu keluarganya, hartanya, harta bendanya dan amal perbuatannya. Kemudian 2 di antaranya kembali pulang selepas mengantar jenazah, hanya 1 yang menyertainya. Keluarga dan harta benda kembali pulang, sedangkan amal perbuatannya tetap menyertainya. Muttafaqun alaih. Jadi kat sini Rasulullah SAW bersabda bahawa kalau orang meninggal tu yang ikut dia ke kubur tu 3 benda lah. Maksudnya keluarga, nampaklah harta benda itu mungkin bukanlah harta benda macam orang Cina tu. Macam kita mungkin guna kereta si mati, guna motor si mati, guna apa-apalah yang si mati punya kenderaan kan. Harta lain kita tak bawa selalunya. Kemudian amal perbuatannya, jadi 3 benda lah yang menghantar ke kubur. Tapi seperti mana yang kita tahu, memang tak ada, yang 2 tu memang balik lah. Tak ada yang tunggu sampai 2-3 hari kubur kan. Jadi yang tinggal ni adalah amal dia. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan bahawa dunia yang 2 tu tadi dunia lah. Keluarga dan harta tu dunia. Dunia akan kembali. Takkan teman orang mati tu. Apa-apa yang duniawi. Jadi sebab tu dari tadi kita kata jangan cintakan dunia berlebihan. Kalau yang dunia tu tidak membantu kita menjadi bekalan untuk kita bawa ke alam sana kan. Jadi sebab dunia tu akan balik, tak ikut kita. Yang akan ikut berkepit dengan kita, melekat kat kita ialah amal kita. Jadi amal baik ataupun amal buruk. Ikutlah. Yang tu yang kita risaunya sebab dia tak boleh dipisahkan dengan kita, amal kita tu, perbuatan kita tu kan. Pekerjaan kita kepada Allah SWT tu tidak akan berpisah dengan kita. Jadi sebab tu dekat sini kita perlu
mujahadah, bersungguh-sungguh. Dalam kita, bila kata kita nak membuat sesuatu kebaikan amal soleh tu, kita kena bersungguh, bukan berangan. Sebab kalau kita berangan je, cakap saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat tu. Bolehlah kita susun dari pagi kan. Dari pagi kita okey, kita nak buat hari ni saya nak baca Quran, hari ni saya nak ni. Tapi kita tak buat. Itu panggil berangan. Jadi bila berangan tu, dia tak datangkan apa-apa manfaat pada kita. Sedangkan tadi Rasulullah kata kita kena bantulah diri kita buat sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya ni lah. Sebab nak bawa dia pergi bersama kita, melekat kat kita ke alam yang satu lagi. Dan alam barzakh dan seterusnya alam akhirat. InsyaAllah. Jadi kalau kita fikirkan macam ni, maksudnya mak rasalah sebab memang kita hidup dunia ni banyak sangat cubaan. Kita faham lah kita macam-macam dengan tanggungjawab kita, dengan sibuk kat dunia sekarang lagi lah kan. Dengan anak-anak kecil je, mak pun dah pernah lalui semua. Jadi kita kadang-kadang tu ada peluang. Peluang tu ada datang tapi kadang-kadang kita bertangguh. Bila kita bertangguh, peluang tu terlepas sebab peluang tu sekejap je. Kan? Peluang yang datang sangat sekejap. Kadang 5 minit je atau 10 minit je. Jadi kita jangan bertangguh. Sifat suka bertangguh ni sebenarnya sangat merugikan kita. Jadi kita kena bersegeralah. Macam yang kita buat sebelum ni ada yang tajuk nombor berapa tu. Maksudnya kita kena bersegera dalam melakukan amal soleh, kebaikan. InsyaAllah. Okey, ini hadis 104. Kemudian hadis 105. Pasal 5 berbunyi Al-Hadi Asyara. Ni dia sebut tu. Ani bin Mas'ud an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Rawahu Bukhari. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Maksudnya dia kata Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW pernah bersabda, syurga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pula demikian. Maksudnya kat sini hadis ni dia macam ada dua wajah lah seolah-olahnya. Satu wajah tu sebagai motivasi untuk kita, dia panggil tarhib kan. Ataupun satu lagi wajah lagi dia kata macam nak bagi ancaman kepada kita. Maknanya syurga tu dekat macam tali kasut kita. Neraka pun demikian. Kan? Jadi maksudnya kita kena itulah, kita kena tahu pilih lah dalam kehidupan kita ni sebab dua-dua dekat. Macam itulah nak kata senang lah. Dua-dua dekat. Kalau kita salah pilihan, kita akan pergi kepada yang ke kiri, neraka. Kalau kita buat pilihan yang tepat dengan kita orang yang cerdik lah kata. Orang yang cerdas kan. Orang yang cerdas ni dia akan pilih yang membawa kepada syurga. Sebab dua-dua dekat. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati. Kena selalu tanya diri kita, sebenarnya saya ni nak ke mana? Kan? Saya nak ke mana? Sebab peluang tu terbentang luas depan kita. Peluang untuk membuat kebajikan banyak. Buat benda kecil-kecil pun kebajikan yang nak amal soleh kan. Even macam kalau hadis-hadis Nabi kita tengok, maknanya kita buang duri dalam perjalanan tu dapat pahala, kita bagi makan burung dapat pahala, bagi makan kucing dapat pahala. Tapi nak buat kejahatan pun terbuka luas sebab syaitan sentiasa ada. Maknanya sekarang ni lagi lah, maknanya semua kita faham rasanya, tapi kita mungkin nak nafikan ataupun kita nak mengiyakan bahawa kita lagi senang nak buat dalam zaman sekarang ni dengan adanya smartphone. Lagi senang nak buat. Nak buat baik senang, nak buat jahat pun senang. Kan? Tu pilihan kita. Jadi maknanya hadis ni memang bertepatan lah dengan kehidupan kita sekarang. Maksudnya kita nak buat yang mana satu. Daripada kita mula bangun tidur sampai kita letak kepala balik waktu malam kan. Jadi sebab tu maksudnya kita masa dalam keadaan macam ni, kita kena selalu diperingatkan sebab kita manusia lemah. Tak ada manusia yang maksum kan. Tak kira berapa usia dia. Jadi maknanya kita kena selalu dalam majlis ilmu, kita kena selalu mendengar yang kebaikan dan kita jangan degil. Maksudnya kalau orang tua-tua dia kata degil macam tak nak dengar cakap. Kan?
Ni kita kena doa selalu pada Allah, ya Allah ya Tuhan aku jadikanlah jiwa aku ni macam tadilah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik kan. Okay, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa afaf wa ghina kan. Mana doa yang pendek-pendek tu kita minta dengan Allah yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, yang mana Nabi kata kita boleh baca tak waktu sujud kita baca doa-doa tu. Doa-doa ni sebenarnya adalah makanan rohani kita. Bila kita selalu baca, kita yakin, kita faham dengan doa ni, maka Allah akan menjuruskan jiwa kita dan diri kita ke arah kebaikan tu lah. Sebab kita nak benda tu. Dan Allah tu tak zalim kan. Apa yang kita nak, kalau kita ikhlas nak, Allah akan beri. Tapi kita kena betul-betul buat pilihan. Sebab kalau ikut hadis ni, dua-dua dekat. Dua-dua dekat dengan kita. Syurga dekat, neraka pun dekat. Kemudian hadis yang 106. Ini kisah Masufah. An Abi Firas. Sekejap An Abi Firasin Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli Sufah radhiyallahu anhu qala. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala salni. Faqultu as'aluka murafaqataka murafaqataka fil jannah. Faqala aw ghaira zalik. Qultu huwa dhaka. Qala fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Rawahu Muslim. Jadi ini kisah seorang sahabat Nabi yang juga seorang yang Ahlus Sufah. Sufah ni nama sahabat Nabi ni Abu Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Jadi dia ni pelayan Rasulullah dan dia adalah Ahli Sufah. Ahli Sufah ni kita orang miskin yang pada zaman Rasulullah. Mereka ni kebanyakannya sahabat Muhajirin. Dan mereka duduk kat ujung-ujung masjid Nabi tu, kat bahagian belakang masjid Nabi tu. Jadi mereka ni memang tak ada harta. Semua orang bagi hantar makanan, pakaian, semua orang bagilah kat mereka. Hidup mereka ni hanya mencari ilmu. Duduk dalam masjid tu kerja beribadah lah, beribadah, dengar majlis taklim daripada Rasulullah, lepas tu berbakti kepada Rasulullah. Salah satunya inilah Abu Firas ni. Jadi bakti dia antaranya ialah dia sukalah ambil air, bawakan air wuduk untuk Rasulullah, macam tu kan. Bawakan pakaian ke apa benda yang Rasulullah nak, cepat dia orang nak berbakti sangat kepada Rasulullah SAW. Lalu dalam keadaan macam tu, Rasulullah kata kat dia, sebab dia selalu bawa air wuduk kat Rasulullah, semua dia bawa apa-apa keperluan Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Abu Firas, mintalah kepadaku apa saja yang kau nak minta. Kan? Ni peluang ni, minta dengan Nabi, Nabi doa semua jadi. InsyaAllah semua makbul kan. Jadi kalau kita bayangkan orang miskin, tak ada apa, bila Rasulullah kata mintalah pada aku apa-apa yang kau nak, mesti kita bayangkan nak apa. Nantilah perempuan, ya Allah bagilah rumah ya Rasulullah kat aku, atau bagilah unta, contohnya lah kan. Mesti nak. Yelah, sebab hidup ni macam miskin, apa kedana lah, orang miskin lah katanya kan. Sebab semua orang tahu orang untuk kita, untuk mereka ni, dipanggil ahli sufah. Jadi, tapi apa yang dijawab? Jawab oleh Abu Firas ni, dia kata tadi. Dia kata, as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, aku memohon kepada engkau, wahai Rasulullah, agar aku dapat menemani engkau di syurga. Itu permintaan dia. Dia nak ikut Rasulullah sampai ke syurga. Dan Rasulullah bertanya, ada ke permintaan yang lain lagi selain daripada tu? Ada lagi ke yang lain? Boleh lagi tambah ni. Contohnya, boleh lagi. Saya nak duduk bersama Rasulullah kat syurga. Lepas tu saya nak pakaian yang cantik. Contohnya boleh je kan? Minta yang lain. Sebab Rasulullah tanya ni. Tapi dia jawab, tak ada. Cukup tu je. Tu je. Wadzaka. Itu saja. Kan? Maka Rasulullah berkata, bersabda Rasulullah, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak bersujud. Boleh. Nak duduk bersama dengan aku boleh, tapi kau kena bantu diri kau sendiri, kau kena bantu aku juga. Sebab Rasulullah nak katakan syurga itu bukan milik Rasulullah. Boleh masuk syurga dengan izin Allah, tapi kena banyak bersujud. Banyak bersujud kat sini maksud dia ialah banyak solat. Dan kalau kita solat 5 waktu fardu je,
Tak banyak mana macam tu lah selama-lamanya. Jadi nak banyakkan solat ni memang kena buat solat sunat. Solat-solat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tak dapat nak elak, kena banyak solat-solat sunat. Okay. Jadi kat sini dia nak beritahu pada kita bahawa syurga tu memanglah diperolehi dengan mujahadah dalam melakukan ketaatan dan menjauhi hawa nafsu. Kan dengan berangan-angan macam cakap tadi lah. Kan? Sebab orang yang bertindak aktif dengan penuh kesungguhan akan memperoleh kedekatan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam syurga. Kan? Jadi maksudnya memang tak ada pilihan lain untuk masuk dalam syurga, nak berada dengan Rasulullah SAW. Memang Rasulullah kata, dia hajar kita supaya banyak sujud. Dan buat-buat yang lain lah. Tapi yang pentingnya ialah solat. Kan? Jadi kat sini juga lagi satu pengajaran dia ialah kita dapati bahawa macam mana sikap para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tak ada fikir lain. Fikir syurga, syurga, syurga. Kan? Macam tu lah kaedah. Nak kata. Dia tak ada fikir lain dalam kepala dia. Itulah tujuan hidup mereka, tak ada lain untuk mendapat keredaan Allah dan untuk melihat wajah Allah. Itu orientasi pemikiran para sahabat. Jadi kalau kita pun insya-Allah kalau dengan izin Allah mohon dengan Allah supaya kita juga berorientasi seperti mereka, alhamdulillah. Kan? Sebab para sahabat ni adalah contoh yang patut kita ikuti insya-Allah. Dan tak rugi pun kalau kita berorientasi macam mereka. Sebab itu pun kita punya tujuan kita hidup kat dunia ni. Sebab kita tahu dunia ni fana kan. Dunia ni tak kekal. Jadi kalau kita tak rasa tak nak lah ikut para sahabat macam syadik sangat ikut mereka ni kan kita budak cakap macam tu kan syadik. Tapi habis tu kita nak ikut siapa? Habis tu kita nak pergi ke mana? Kan? Memang kenalah nak tak nak kita kena kata kat diri kita itulah contoh tauladan yang patut kita ikuti. Itulah perjalanan hidup yang perlu kita usahakan insya-Allah. Tak ada cara lain. Kan? Insya-Allah. Tapi kena mujahadah. Bukan senang. Mujahadah tu perlu ada kesabaran, perlu ada pengorbanan, perlu ada kesungguhan kan. Macam itulah yang kita kata. Alam. Kemudian hadis 107. Ada lagi setakat ni ada nak tambah. Kan laju je mak pergi. Silakan. Ustaz Bur. Panggil Bur dulu. Nazri lama tak dengar suara Macam Nazri. nak tambah je tu. Nampak long juga. Mak nampak Nazri tapi tak nampak muka. Nazri ada kan? Ada mak. Tambahlah. Memujuk, tambahlah. Nak tanya pun boleh. Ada Ustaz Pur ada, Long ada, Ngah ada. Boleh ceritakan dulu. Tak ada lagi so far mak. Oh ya, okey. Tak ada lagi. Okey. Tak ada lagi mak teruskan lagi lah insya-Allah. Ada 107. Okey. Ada 107 ni daripada An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Tauban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Ni pasal sujud lagi. Pasal sujud tapi hadis ni daripada Abu Abdillah Abdurrahman Sauban. Dia ni bekas budak Rasulullah lah. Macam ialah yang bekerja dengan Rasulullah. Dan beliau telah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW telah bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Kerana tidaklah kamu sujud kepada Allah sekali sahaja, melainkan Allah akan bagi dua perkara. Yang pertama, Allah akan meninggikan diri atau kedudukan kamu satu derajat. Dan yang kedua akan menghapuskan darimu satu kesalahan. Ini kelebihan sujud. Satu sujud boleh dapat dua benda. Iaitu meninggikan darjat dan menghapuskan kesalahan. Jadi kalau kita tengok sini, pertama kali tengok ni, ya Allah banyak baiknya Allah, banyaknya Allah nak bagi kita pahala. Kan? Lepas tu dah lah tu kalau orang lelaki pergi masjid, parking kereta jauh sikit,
jalan kaki ke masjid, langkah sekali bukan dosa, langkah sekali lagi, setiap langkah tu ada je Allah bagi pahala kan. Allah tambah pahala, langkah 2 kali bukan dosa, tambah pahala bukan dosa. Jadi Allah Akbar kata memang sedang sangatlah kita nampak nak mendapat pahala tu, tapi itulah kena mujahadah kan. Ni hadis daripada siapa ni? Sauban ni tadi, Abdul Rahman Sauban ni juga nak beritahu kepada kita bahawa solat tu memang sangat-sangat membawa pemberat yang besar lah dalam kehidupan kita. Jadi kena buatlah solat sunat tu, insya-Allah rasanya selepas kita baca hadis-hadis ni kita kena mujahadah. InsyaAllah kalau suami isteri tu, suami ingatkan isteri, isteri ingatkan suami kan. Macam tu lah insyaAllah. Sebab kadang-kadang kita kalau tak ada orang peringatkan kita, kita mudah lalai. Jadi kita dah jadi suami isteri ni, kita saling ingat mengingatkan insyaAllah. Benda kebaikan. Itu je lah. Okey, kemudian hadis 108. Dia kata ni pula. An Abi Safwan Abdullah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmizi. Kata khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Ini sabda Nabi SAW. Nak jadi orang paling baik, terbaik ialah umur panjang, baik amalannya. Kalau terbalik daripada itu, buruklah. Maksudnya umur panjang, buruk perbuatannya. Tak baguslah kan. Jadi sebab itulah maknanya daripada hadis 08 ni, cakap tentang umur lah dan amalan manusia kan, amalan kita. Jadi kita kena sentiasa memohon doa lah. Kalau umur panjang tu kita kena jangan lepaskan peluang untuk beribadat, untuk beramal lah kan. Jangan biarkan umur tu begitu saja sia-sia. Dan kalau kita lihat macam tokoh-tokoh ulama belah-belah negeri, belah-belah sanalah Timur Tengah lah. Macam kita nampak gambar-gambar dia orang tu macam ramai je yang tua-tua kan. Yang tua-tua, tapi maksudnya dia orang sangat, dia orang ulama. Dia boleh bayangkan macam mana banyaknya amal mereka tu. Tapi kita tak pernah berkenalan. Mungkin orang belajar kat Timur Tengah macam Long, biasa pergi kat sana ataupun kat Long ke, yang pernah belajar sana dapat bercerita lah sikit ataupun beri sikit kata kehidupan para ulama ni, macam mana dia orang menghabiskan waktu usia yang panjang tu dengan beramal. Kan? Kita tak boleh bayang kalau kita tengok orang Malaysia ni, kalau umur tua dia tak larat lah. Kita macam tak larat, sakit sana sakit. Takkan dia orang tak sakit? Mesti dia orang sakit juga kan, dah usia-usia tua-tua tu. Tapi kita tengok semangat dia orang tu. Kalau kita tengok, yalah contoh-contoh, nak sebut nama pun tak berapa kenal sangat ulama. Tapi terbayang-bayang lah muka dia orang tu. Yang dah berumur-umur, naik kursi roda, contoh macam tu kan. Tapi maknanya kalau tengok hadis ni memang dia orang maknanya para ulama tu memang gitulah, umur panjang, amal dia banyak. Masya-Allah kan. Tapi memang kena mujahadah sebenarnya bila kita dah dah umur panjang ni, kita sebab kadang-kadang kita, kalau kita mak lah, kadang-kadang kalau kita tak jaga, Allah tak bantu kita, bukan tak jaga, kalau Allah tak bantu kita dah buat daripada umur muda. Contohlah kita buat solat sunat, kita buat daripada umur 40 tahun contohnya, sampai umur 60, 70 tu, kalau kita tak diberi kekuatan yang Allah, kita dah jemu. Contoh kita bangun tahajud lah kan. Lama-lama kita rasa penat. Sama umur kita panjang sangat ni. Kita penat kan. Dia boleh je jadi macam itu. Jadi sebab tu maknanya kita kena selalu minta juga dengan Allah supaya kita ni, amal kita di akhir hayat kita ni, amal kita semakin terbaik lah. Kan? Amal yang khatimah amal kita, penutup amal kita, penutup umur kita makin baik. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi macam tu. Sebab ada je yang berlaku macam tu kan. Na'udzubillah. Jadi maknanya kita kena, banyak benda lah kita kena minta pertolongan dengan Allah sebenarnya. Kalau Allah tak tolong, memang benda tu jadi sukar. Tapi Allah tu maha baik, insyaAllah. Jangan tolong kita. Yang penting kita minta dengan dia. Wallahu a'lam.
Contoh lagi yang mak fikir macam usrah. Satu lagi. Mak bayangkan kalau kita usrah daripada muda, contoh daripada yalah masa anak kecil-kecil usrah. Dia sampai umur 70 tahun nak usrah lagi ke? Fikir macam tu kan. Tapi majlis ilmu lah, majlis ilmu. Tapi bila kita tengok benda tu kebaikan, memang kita kena pergi lah. Memang kena buat lah. Kan? Kita kena lah usrah sebab usrah tu majlis ilmu. Atau pergi majlis ilmu, pergi masjid, mendengar ataupun majlis ilmu tu kita boleh tinggal sebab ilmu ni kena sepanjang hayat kan. Tapi kadang-kadang bila kita dah tua tu kita rasa alah aku dah tua. Dah tak larat, otak pun dah slow kan. Tapi kita kena mujahadah. Itu kat situ datang mujahadah tu Mak Azhar. Kan? Kalau tidak kita akan datang jemu, datang puas, datang macam-macam lah. Tambah badan pun dah tak berapa kuat kan. Jadi kalau kita Nabi kata ni sebaik-baik manusia ialah panjang umur dan baik amal perbuatan insya-Allah. Okey. 108. Okey, ID 109 pasal perang Badar ni. Tak apa baca yang paling panjang. Baca makna je lah yang panjang. Sebabnya nanti kan kita tak pandai cakap Arab ni dia punya pelik-pelik. Okey. Ni hadis 109 ni agak panjang. Kisah dari Anas bin Malik. Mak baca makna insyaAllah. Radhiyallahu anhu, ia bercerita. Pamanku atau bapa saudara dia bernama Anas juga. Tapi Anas bin An-Nadar. Nama bapa saudara dia radhiyallahu anhu. Dia tidak ikut serta dalam perang Badar. Anas bin An-Nadar ni diberitahu tidak ikut serta dalam perang Badar. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak bisa mengikut awal peperangan di saat engkau memerangi orang musyrik, iaitu masa perang Badar. Seandainya Allah mentakdirkan diriku untuk mengikuti peperangan melawan orang musyrik, nescaya Allah benar-benar akan memperlihatkan apa yang dapat aku lakukan. Kemudian ketika perang Uhud terjadi dan ketika itu banyak tentera Muslim yang melarikan diri, lalu Anas bin Nadar berkata, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang mereka perbuat, yakni para sahabat yang melarikan diri dari medan perang tadi. Dan aku berlepas diri dari menuju kepadamu, dari apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Lantas dia maju dan bertemu Sa'ad bin Mu'az. Dia pun masuk kat medan perang tu. Lepas dia berdoa macam tu, ya Allah, aku mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang lari daripada medan perang tadi dan aku berlepas diri menuju kepadamu dan kemudian dia pun terus masuk ke medan perang, lalu dia bertemu Sa'ad bin Mu'az. Dan masa dia bertemu Sa'ad bin Mu'az tu dia cakapkan Sa'ad sambil nak masuk medan perang tu dia cakap, hai Sa'ad bin Mu'az, demi Rabb An-Nadar, sesungguhnya aku cium bau syurga, aku mencium bau syurga dari satu tempat di dekat Uhud. Dia pun terus meluru kat situ. Sa'ad pun bercakap, selepas perang, Sa'ad beritahu Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak mampu berbuat seperti apa yang telah dibuatkan oleh Anas An-Nadar. Anas bin Malik melanjutkan, setelah perang selesai, kami menemukan jasad Anas bin Nadar, Pak Zahri tadi, lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang atau tikaman tombak dan tusukan panah di tubuhnya. Kami mendapati dalamnya dalam keadaan terbunuh dan tubuhnya dicincang oleh orang musyrik sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya kecuali saudara perempuannya, iaitu dengan melihat jari-jarinya. Kami berpendapat atau menyangka bahawa ayat yang berikut itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut dan orang yang senasib dengannya. Surah Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi, di antara orang mukmin itu terdapat orang yang menepati terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jadi ini kisah seorang sahabat bapa saudara kepada Anas bin Malik yang mana dia tak dapat ikut serta perang Badar. Dan kalau kita tengok perang Badar tu sebenarnya bukan semua para sahabat yang di Madinah ikut serta. Kan, sebab pada asalnya Rasulullah bukan nak pergi berperang pun. Rasulullah hanya nak pergi nak menyekat Abu Sufyan yang balik daripada berniaga ke Syam dengan membawa barang dagangan yang banyak untungnya. Dia lalu kat laluan dekat Madinah tu, dekat Madinah, kat tepi pantai tu, dekat Madinah. Jadi Rasulullah ajak sesiapa yang nak ikut Rasulullah sebab orang-orang Muslim ni masa berhijrah mereka tak bawa harta kan. Jadi harta yang mereka tinggalkan kat Mekah tu Abu Sufyan gunakan untuk bawa berniaga.
ambil harta orang muslim ni, buat berniaga, jadi dia dapat untung banyak. Jadi maksudnya Rasulullah kata, kamu layak, boleh ambil lah harta tu. Maksud kita ambil harta je daripada Abu Sufyan ni. Tapi dengan izin Allah, Abu Sufyan lalu buat laluan lain dan dia beritahu dekat Abu Jahal dekat Mekah, kumpulkan tentera-tentera, kita berperang dengan Muhammad kat kawasan-kawasan ni. Muhammad ada kat sana dengan sahabat-sahabat dia kat Badar tu lah. Jadi bila Rasulullah dapat tahu yang dapat makluman yang Abu Jahal dah datang dengan 3,000 orang tentera dengan kelengkapan perangnya, dengan kudanya, dengan untanya. Sedangkan Rasulullah dengan para sahabat ada seramai 313 orang saja yang nak pergi perang Badar ni, dengan kuda 2 ekor, kalau tak silap mak, dan unta 70 ekor. Jadi nak jalan daripada Madinah ke Badar tu pun dia orang gila-gila naik unta. Macam satu unta kongsi 3 orang macam tu kan. Jadi memang bukan niat nak berperang. Tapi bila dah kena keadaan macam tu, Allah perintahkan supaya berperang. Jadi sebab itulah maksudnya ada sahabat yang tak ikut serta perang. Bukan dia orang tak nak ikut sebab memang bukan niat untuk berperang. Jadi Anas bin Nadar ni dia macam rasa dia nak sangat pergi perang. Sebenarnya dia nak pergi berjihad. Tapi bila kena macam tu, dia cakap dengan Rasulullah bahawa kalau ada ditakdirkan untuk pergi berjihad, dia nak ikut serta. Dan dia memang nak pergi melawan dengan orang musyrik. Jadi bila perang Uhud tu dia pergi. Dan dia pergi, dan kita tahu kisah perang Uhud yang mana pada permulaannya pasukan muslimin menang. Tapi disebabkan pasukan pemanah yang duduk atas bukit Uhud tu, dia 50 orang tu, mereka pun diuji oleh Allah. Mereka tak dengar nasihat Rasulullah, lalu mereka turun daripada bukit tu untuk nak ambil harta rampasan perang sebab ketika tu muslimin menang. Tapi Khalid Al-Walid datang daripada belakang kan, daripada belakang bukit tu, serang daripada belakang, lalu menyebabkan keadaan jadi kucak-kacir. Dan keadaan kucak-kacir, jadi umat Islam muslimin yang mana ada di kalangan umat muslim tu lari daripada medan perang sebab mereka tak tahu nak buat apa. Sebab suasana tu sangat genting dan sangat orang kata kelang kabut. Sebab diserang daripada belakang oleh pihak musuh. Sebab apa? Sebab tadilah silap yang beberapa yang duduk dekat atas bukit yang Rasulullah kata jangan turun. Kalau menang pun kamu jangan turun. Kalau kalah pun kamu jangan turun. Tapi mereka tak ingat pesanan Rasulullah SAW kan. Yang tinggal beberapa orang lah kat atas bukit tu. Jadi dengan sebab itu mereka lari. Itu yang sebab Anas An-Nadar ni tengok keadaan macam tu, dia bersemangat. Semangat nak mempertahankan untuk berjihad, mempertahankan Rasulullah SAW dan sehingga dia, tapi pada masa yang sama dia tolong doakan untuk sahabat-sahabat yang melarikan diri sebab kita tahu melarikan diri daripada medan perang sebenarnya dimurkai oleh Allah. Tapi dia sempat berdoa, ya Allah aku mohon maaf kepadamu atas apa yang sahabat-sahabat dia buat, dia kata kan. Maksudnya dia jiwa dia memang jiwa orang halus lah, jiwa dia. Kan? Jiwa Anas bin Nadar ni. Dan pada masa yang sama dia meluru ke medan perang dan dia kata dia tercium bau syurga. Kan? Jadi maknanya dekat sini ternampak ini memang jihad betul lah. Bukan mujahadah setakat nak beribadah. Ini memang pergi berjihad qital. Kan? Dan akhirnya dia syahid di jalan Allah. Kan? Sehingga dan kita tengok tadi bagaimana keadaan jenazah dia yang begitu teruk. Kan? Dikerjakan oleh orang musyrikin. Dan kalau kita tengok cerita kisah perang Uhud ni memang sebab dia ada keadaan yang kalah kali kedua tu, keadaan kucak-kacir tu, ramai di kalangan para sahabat yang gugur syahid. Dan mereka ni ialah teruk lah macam Hamzah, macam mana kita tahu dia belah perut dia kan, dipotong macam-macam lah dibuat oleh pihak musyrikin ketika itu kan. Dan memang menyedihkan, dan Rasulullah sendiri pun mengalami luka kan, patah gigi, luka pipi macam tu kan. Dan ramai para sahabat yang syahid tu, beberapa orang tu memang menjadi benteng kepada Rasulullah kan. Kalau kita baca kisah perang Uhud tu ada yang letak kepala, muka dekat kaki Rasulullah. Maksudnya dia orang kalau boleh badan Rasulullah, jangan satu pun badan Rasulullah tu kena oleh pihak musuh. Panah ke apa benda, tombak ke. Jadi yang jadi bentengnya para sahabat je. Abu Talha kan. Abu Dujana, semua yang kita baca kisah Abu Dujana tu, semua tu dia orang syahid dalam perang masa perang ni. Mus'ab bin Umair, masa perang Uhud, ramai para sahabat yang kata syahid, wafat dalam meninggal dalam perang Uhud ni. Memang satu pengajaran yang banyaklah pengajaran sebenarnya kita dapat daripada kisah perang Uhud.
Jadi kita nampaklah macam mana kalau bab mujahadah ni betapa para sahabat ni sanggup berkorban apa saja demi cinta kepada Allah dan Rasul, kan? Nyawa dia ke, dia tak kisah. Dia janji Rasulullah selamat. Janji Rasulullah tak luka, tak sakit. Kan? Dia tak nak itu berlaku pada Rasulullah SAW. Okey, itu hadis yang ke 109. Okay, ni hadis 110. 110 boleh baca kot dipendek sikit. An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akharu fatasaddaqa bi sa'in faqalu inna allaha laghaniyyun an sa'in hadha fanazalat الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم متفق عليه. Ayat ni daripada hadis ni daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Umar Amr al-Ansari al-Badri. Ini pun ahli Badar ni, al-Badri. Ia menuturkan ketika turun ayat tentang sedekah, kami bekerja sebagai kuli panggul. Tahu kerja apa kuli panggul? Agar dapat bersedekah dari upahnya. Lalu ada orang yang datang dan menyedekahkan harta yang banyak. Lalu dikatakan oleh orang munafik, orang itu bersikap riak. Ada pula yang datang dengan hanya bersedekah dengan 1 sa'. Kemudian orang munafik berkata, sesungguhnya Allah tidak memerlukan 1 sa' ini. Maka turunlah ayat daripada surah At-Taubah tadi, ayat 39, yang bermaksud orang-orang munafik iaitu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperolehi sedekah selain sekadar kesanggupan. Ayat ni tak habis. Nanti tengok surah Taubah. Surah Taubah muka surat 199. Ayat ni macam sekerat dia letak. Tengok ayat penuh ni. Ya. 199. Ayat 79 sini. Orang-orang munafik iaitu orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak mendapat sesuatu untuk disedekahkan selain sekadar kemampuan, maka orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Jadi itu balasan dia. Ini kisah macam mana sifat orang munafik lah. Orang munafik ni memang dia suka berburuk sangka kat orang kan. Maksudnya orang bagi sedekah, dia tak buat pun. Maksudnya bila turun ayat Allah perintahkan untuk memberi sedekah ni, orang-orang muslimin bersungguh-sungguh lah, mana ada yang bagi banyak, ada yang bagi ikut kemampuan. Sebabnya tak disebut banyak mana amount yang kena bagi. Jadi bagi seikhlas hatilah. Ada yang bagi banyak, tapi bila orang banyak bagi tu, orang yang tu bagi banyak, orang munafik kan kata, oh riak lah tu, bagi banyak-banyak tu. Kan? Dia tak bagi pun, tapi dia cakap je macam tu orang munafik ni. Jadi ada orang bagi sikit, dia kata alah sikitnya, Allah tak perlu pun kalau sikit macam tu. Contohnya kan. Jadi kalau tengok sikap orang munafik ni memang kita pun rasa macam, kan? Tapi itulah sifat dia. Tapi orang muslimin tak bersifat macam tu. Kita berlapang dada, kita husnuzan, maknanya tak apalah, dah memang dia nak bagi itu ikhlas dia kan. Tapi orang munafik dia berbeza perangai dia. Jadi kat sini turunlah ayat At-Taubah ayat 79 tadi, yang mana Allah kata Allah akan balas penghinaan mereka itu dengan azab yang pedih. Kan? Jadi kat sini yang pentingnya ialah bagaimana sikap orang muslimin apabila diperintahkan oleh Allah. Bila Allah perintah, mereka sami'na wa ata'na. Mereka buat. Sedaya upaya mereka, mujahadah. Kan? Bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan sedekah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang akhir, hadis yang 111.
Dah akhir. Laju pula rasa macam banyak hadis kena baca. Hadis panjang. Bacalah hadis ni. Panjang sikit. Okey, hadis yang akhir ni panjang juga. Okey. Ni dia gini. An Sa'id ibni Abdul Aziz an Rabi'ah ibni Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dhar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu wa anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Okey, daripada bawah dia waruwina anil imami Ahmad ibni Hanbal rahimallah qala laisa li ahli Syam hadithun ashrafu min hadzal hadith. Dari Sa'id bin Abdul Aziz bin Rabi'ah bin Yazid daripada Abu Idris al-Khawlani dari Abu Dhar Jundub bin Junadah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala bahawasanya Allah berfirman hadis qudsi. Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian. Kalian semua sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku. Nescaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Hai hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Nescaya aku akan memberi makan kepada kalian. Hai hambaku, kalian semua telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Nescaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Dan aku akan mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampunan kepadaku. Nescaya aku akan memberi ampunan kepada kalian. Hai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan sanggup memberi mudarat kepadaku dan tidak perlu sanggup memberi manfaat kepadaku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir di kalangan manusia maupun jin, semuanya mempunyai hati yang sama seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, nescaya hal itu tidak akan menambah sedikit pun daripada kebesaran kerajaan. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir dari kalangan manusia maupun jin, semuanya hatinya sama seperti orang yang paling keji di antara kalian, nescaya hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran kerajaan. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada di suatu tanah lapang, lalu tiap-tiap mereka mengajukan permohonan kepadaku, dan aku mengabulkan permohonan masing-masing mereka itu, nescaya hal itu sekali-kali tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali seperti air yang terambil daripada sebatang jarum,
apabila dimasukkan ke lautan. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatan kalian dan semua itu akan aku perhitungkan untuk kalian dan aku akan memberi balasan yang sempurna kepada kalian atasnya. Oleh kerana itu barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa mendapat selain dari itu, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Panjang hadis. Said menambah lagi, setiap kali menyampaikan hadis ini Abu Idris duduk di atas kedua lututnya. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu bahawa dia berkata penduduk Syam tidak mempunyai hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Okay. Jadi maknanya mula-mula hadis ni Allah telah menggambarkan kepada kita bahawa Allah tak zalim. Allah mengharamkan kezaliman di atas dirinya. Kan? Kata, hai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Kata kan? Jadi kat sini maksudnya itulah, maknanya jelas kat situ lah. Maknanya Allah memang tak zalim kan. Dan Allah kata, kemudian Allah teruskan lagi dengan ketidakzaliman Allah kan, tidak ada bersifat zalim, malahan Allah ni maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun, maha segala, maha pengampun segala-galanya. Jadi Allah kata kalau kita sesat, maka pada siapa lagi kita minta petunjuk? Pada Allah lah. Jadi Allah akan bagi petunjuk kepada kita kan. Nescaya Allah akan bagi petunjuk. Jadi semua benda kat sini, kalau kita sesat, Allah bagi petunjuk. Kalau kita lapar, Allah bagi kita makan. Kalau kita tak ada pakaian, Allah bagi kita pakaian. Kalau kita buat kesalahan siang dan malam, Allah, kita mohon ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan. Kan? Lepas tu, maknanya daripada beberapa 4 perkara yang Allah sebut yang tadi, maksudnya kita nampak jelas kat sini, memang Allah tu tak zalim. Apa yang kita minta, Allah akan bagi. Apa yang kita nak, keperluan kita, Allah akan bagi. Jadi memang kita yang memerlukan Allah. Kita hamba yang memerlukan Allah. Sebenarnya ayat kita pernah baca dulu. Kan? Ayat yang mengatakan, wahai manusia, engkaulah fuqara ila Allah. Kita yang memerlukan, sebagai manusia, kita lah yang memerlukan Allah. Semua benda sebab kita minta Allah. Semua benda dari Allah. Kan? Kemudian lagi kat sini dia nak beritahu kita supaya kita berusaha mencari hidayah dan berdoa untuk kita dapatkan daripada Allah SWT, ya kan? Dan menundukkan diri kita kepada Allah SWT sebab semuanya datang daripada Allah. Dan rezeki juga berada di tangan Allah. Jadi kita yang kena berusaha, kita kena berdoa, tapi yang menentukan rezeki bagi kita ialah Allah SWT. Masya-Allah kan? Dan segala urusan kita perlu kepada bersandar kepada Allah. Kan itulah kita bawa diri kita ni ke taraf sebagai seorang hamba lah. Hamba dia yang memerlukan segala benda daripada tuannya. Kan kita derajat seorang hamba. InsyaAllah. Kemudian seterusnya hadis ini juga memberitahu bahawa Allah nak gambarkan pada kita bahawa kuasa Allah tu sangat agung, sangat besar. Maksudnya kalau kumpul bukan setakat manusia, kalangan jin pun, kalau kita kumpul kalangan jin, kalangan manusia ni, hati semua satu hati. Sama hati tu. Hati dia paling buruk, paling keji lah, tak nak taat pada Allah contohnya. Hati jin tak nak, hati manusia semua bersatu hati ni lah, berapa juta, berapa bilion lah makhluk Allah semua yang ada ni. Semua tak nak taat Allah. Contohlah Allah kata, tak sedikit pun mengurangkan kebesaran Allah. Tak ada apa pun bagi Allah kan. Maknanya Allah ni dia tak ada benda pun, dia tak ada perlu apa-apa pun dari kita sebenarnya kan. Ataupun terbalik daripada tu, maknanya jin, syaitan semua ni satu hati, semua taat takwa pada Allah. Contohnya pun tak menambah kebesaran Allah. Kan? Macam itulah. Dan kalau kita minta semua apa ni ciptaan Allah ni minta, di kalangan manusia dan jin ni minta sesuatu dengan Allah, kemudian Allah penuhi semua setiap orang ni, pun tak mengurangkan satu sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Kan? Walaupun tu dia bagi empat main sini seolah-olah seperti kita masuk jarum dalam lautan, macam itulah air yang lekat pada jarum tu. Ada ke air lekat pada jarum? Kalau jarum tu mimpi tu. Mesti tak ada kan?
Jadi tak mengurangkan langsung apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi kat situ maksudnya kita nampaklah bahawa betapa hebatnya kekuasaan Allah, betapa agungnya, betapa besarnya kekuasaan Allah. Segala-galanya lah Allah tu maha segala-galanya, daripada 99 nama Allah tu semuanya ada di situ. Maka kita lah yang sebenarnya yang memerlukan Allah, yang kena bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan apa ni, cinta Allah lah. Kita kena mendapatkan supaya Allah memandang kita, melihat kita. Sebab kita tak ada nilai langsung sebenarnya di sisi Allah. Kalau bukan kerana kasih sayang dan rahmat Allah, kita ni tak ada apa-apa. Okay, kita tak ada apa-apa. Macam tu lah. Nak cakap pun terlalu limited. Kita punya perkataan tu tak tahu cakap macam mana. Jadinya itu je lah yang Mak rasa yang dapat Mak sampaikan pada malam ni daripada hadis yang habislah tajuk mujahadah sampai hadis yang ke-111 ni. Maksudnya akan datang bab yang seterusnya ialah memperbanyakkan kebaikan pada hari tua. Jadi ini minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Wallahu a'lam bissawab. Segala kebaikan itu datang dari Allah dan kelemahan itu adalah daripada Mak sendiri. Jadi silakanlah siapa nak tambah, nak rumus, nak apalah, apa. Silakan. Faham ke tak? Kalau tak faham boleh tanya. Tanya hadis nombor berapa, baca semula. Senyap tidur. Ngantuk. Ada juga dengan Mak. Yang Mak cakap apa? Tentang ulama Mak kan? Ya? Ulama yang apa? Panjang umur dia kan? Banyak umur, banyak amal tu. Amal dia tu. Teringat gambar yang Long tampal kat bilik Long dulu. Ada banyak masih je. Tapi, Okay. tapi tak kenal pun siapa ulama-ulama tu. Tapi semua muka ni lah. Muka panjang umur lah. Muka panjang umur. Tua kan. Tapi nampak muka orang yang bijaksana lah kan. Tapi lama tampal tu tapi tak ingat juga nama dia orang. Lama tu. Akhirnya nak tahu mana. Ada lagi tak? Tak ada lagi. Maksud tambah lah. Wah, itu semua wajib tambah. Jadi ni kena tunggu semua orang tak habis lah. Saya tak tambah tak habis kan. Mak tak tutup majlis. Tambah untuk majlis, tak tambah tunggu lah pukul 12. Okay, Assalamualaikum Mak. Adik-adik semua. Jadi Alhamdulillah masih lagi Allah berikan istiqamah untuk duduk dalam majlis ilmu, walaupun sebenarnya majlis ilmu ni seumpama macam kita panggil apa, cermin untuk kita lah. Cermin untuk kita tengok setiap minggu tu adakah kita buat apa yang disuruh oleh Allah SWT melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Dan bila kita terlalu banyak ni sebenarnya dia semakin rasa segan macam Mak kata lah. Makin rasa segan, makin rasa tak layak. Makin rasa macam apa panggil? Banyaknya benda nak buat. Dia kepercayaan tu datang sekali. Kemudian datang kepercayaan lain kata apa panggil? Banyak lagi benda dunia yang nak kena kejar kan. Ataupun nak kena cuba capai. Sebelum kita kata apa nak fokus pada perkara akhirat ni. Jadi dia berbolak-balik di antara dua perkara ni. Maksudnya orang panggil apa? Jadi akhirnya kita akan bila datang dua perasaan ni kita akan pilih untuk meneruskan cara hidup yang lama. Biasa macam itulah. Jadi kita mana setiap kali dengar rasa macam nak buat, tapi bila kita dah jumpa balik rutin kita setiap hari, kesibukan kita,
kira dengan anak tu dengan kerja kita, kita akan rasa macam mungkin kita kata apa, kita terlupa lah ataupun kita hilang kita punya semangat kita untuk fokus pada perkara akhirat ni. Jadi lepas tu yang macam tajuk ni dia cantik juga lah. Dia cantik, dia bukan semata-mata suruh disebut tentang mujahadah ni, bukan semata-mata suruh bersungguh untuk buat ibadah saja, tapi dia juga ceritakan juga tentang bagaimana benda tu lahir daripada kita panggil, kita faham bahawa mujahadah tu sendiri pun satu benda yang susah, yang bukan semua orang dan bukan semua merupakan satu nikmat daripada Allah SWT lah. Dan kita takut kalau hilang nikmat tersebut. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang beribadah tapi makin lama makin hilang nikmat tu. Sebab apa? Sebab rasa nikmat tu adalah daripada Allah SWT. Ada orang rasa nikmat dengan perkara dunia, ada orang rasa nikmat dengan maksiat, ada orang rasa nikmat dengan ibadat. Jadi walaupun kita belum sampai dapat nikmat dengan ibadat tu, kita kena selalu doa supaya Allah SWT jadikan ibadat tu nikmat pada kita. Lepas tu dalam doa dalam Quran dia kata apa? Allahumma habib ilainal iman. Jadikanlah iman itu satu, ataupun jadikanlah kecintaan aku, jiwa aku tu pada iman, ataupun kurniakanlah kepada diri aku ni cinta pada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan bukan setakat jadikan dia kita panggil apa, suka pada keimanan tu, tapi jadikan dia sebagai perhiasan bagi aku. Kemudian wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dalam masa sama kena doa juga supaya datangkan rasa benci pada maksiat, pada perkara yang lara, pada perkara yang tidak membawa faedah pada kita di akhirat. Jadi bila ada 2 benda, 3 benda ni, barulah kita rasa kita panggil apa, kita akan betul-betul rasa nikmat pada ibadat. Jadi selagi tidak ada karih, apa kita panggil apa, rasa benci kepada perkara lara, benci kepada perkara maksiat, ataupun benci kepada kita kata biasa kita insya-Allah maksiat tu Allah Taala bantu pada kita dan kita tak termasuk dalam ahli maksiat, alhamdulillah. Tetapi dalam masa sama ada maksiat kita panggil yang tersembunyi, dan ada yang paling biasa yang ramai daripada orang yang menjaga ibadat ni, dia masih lagi buat perkara yang lara. Jadi lara ni satu kita panggil apa, perangkap ataupun hijab yang untuk sampaikan kita kepada Allah. Sebab itulah dia kita panggil apa, salah satu daripada sifat orang yang berjaya ni apa, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kan. Sebab apa? Dia kena orang yang berjaya ni, yang aflah ataupun yang berjaya ni adalah orang yang dia sifat pertama dia adalah solat dan khusyuk, dan kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia daripada perkara yang lara itu dia berpaling daripada perkara lara tu. Jadi maksudnya gitulah, kita kena tahu apa yang mengganggu ataupun yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah, dan salah satu perkara yang biasa ada pada jiwa kita adalah perkara lara lah. Perkara lara, perkara yang mungkin tak menyebabkan kita berdosa, tetapi perkara tu menghilangkan fokus kita pada akhirat. So benda itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita hilang kemanisan dalam ibadah, dan akhirnya kita pun rasa macam dah cukup ibadat kita, rasa macam kita panggil istilah dia, kita rasa macam Allah Ta'ala tahu kita punya kekangan, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Semua benda tu adalah sebenarnya tipu daya syaitan juga. Sebab apa? Sebab orang yang kita panggil apa, orang yang kita panggil orang yang bijak mengikut Imam dalam hadis dia kata, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dia kita panggil apa, sentiasa bersedia untuk sesuatu selepas pada kematian. Tapi bagi orang yang al-ajiz, orang yang lemah ni, dia tamanna 'ala Allah. Dia sentiasa berangan-angan kepada Allah. Allah Ta'ala mesti ampunkan akunya. Allah Ta'ala mesti tak seksa akunya. Dan perangai itu adalah perangai, kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi pun,
Bagaimana orang yang ketika mana orang nasihat dia supaya dia ingat Allah dengan nikmat dia, dengan nikmat Allah bagi, dia kata apa? Wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalau aku dah balik pada Allah pun, walaupun aku ni tak taat pada Allah, kalau aku mati pun memang Allah Taala bagi, Allah Taala akan ampunkan aku ni, Allah Taala akan bagi nikmat yang sama yang lagi besar pada yang aku dapat kat dunia. Jadi sifat benda tu adalah satu kita panggil apa, tipu daya syaitan lah. Banyak tipu daya syaitan dalam hidup ni. Dia mungkin tak suruh kita buat maksiat secara direct ataupun secara terang-terangan, tetapi benda-benda macam itulah yang akhirnya menghilangkan nikmat kita pada ibadah kita jadi kurang dan kita rasa macam tak ada mood nak berusaha untuk akhirat. Jadi itu adalah muhasabah untuk di long sendiri lah. Bagaimana dengan bila kita baca banyak ni, kita rasa macam itulah maksudnya di antara dua, sama ada kita rasa macam kita tak cukup lagi ibadat atau kita rasa macam tak apalah, yang ni adalah contoh yang perfect, aku mungkin ambil sikit je kot daripada ni contohnya. Jadi di antara dua perkara tu. Jadi kita kena tengoklah supaya kita tidak ditipu oleh syaitan. Jadi kita kena pastikanlah tidak ada kecintaan kepada perkara dunia, kepada perkara yang lara, apatah lagi maksiat. Itu rasa cukup sekadar tu, wallahu alam. Long. Ada lagi siapa nak tambah? Komen ke? Kalau tambah tak nak tambah senyap. Komen. Kongsi. Ya. Untuk minggu depan, sebelum siapa tu nak cakap lah, tapi mak sebelum lupa ni, minggu depan tajuk yang 12 ni kali giliran ni giliran long InsyaAllah. Free kan, long free minggu depan? Boleh? Tak tu insyaAllah. Ya. Baca sikit tahulah, boleh, kalau boleh buat. Kalau boleh buat 12 tu, tapi tengoklah long adjust dah sendiri. Boleh. Boleh. Tapi long macam nak cadangkan format baru kot, insyaAllah. Macam mana? Cadangkan format baru. Format baru untuk dua benda. Boleh tak cadangkan? Boleh. Jadi untuk usra, long cadangkan macam maknanya in charge tu is family lah, maknanya satu keluarga. Jadi mungkin seorang boleh baca dan seorang boleh syarah lah. Jadi bila kita ambil berkat semua lah, berkat daripada hadis ni. Jadi seorang tengoklah mana dia boleh tengok siapa yang mungkin kita panggil apa, yang rasa dia tak sempat bersedia, mungkin isteri yang sibuk. Jadi dia ambil part baca je. Suami yang kurang sibuk ni syarah, itulah. Jadi masing-masing tu akan dapat berkat daripada hadis tersebut. Untuk setiap minggu lah. Mana mungkin minggu depan start mungkin Kak Long baca, Long syarah, ataupun Long baca, Kak Long syarah. Tengok macam Kak Long syarah kot, dia belajar. Long jaga anak. Kak Long syarah. Nak dengar ke? Kalau baca je. Malu kan Long. Maksudnya betul ada seorang baca, seorang akan syarah. Macam Kak Teh dengan Syafiq buat hari tu lah. Kan Kak Teh dengan Syafiq buat hari tu lah. Ingat yang mula-mula tu. Syafiq baca, Kak Teh syarah tu kan. Kurang gitu kot. InsyaAllah, jadi semua orang akan dapat ni lah. Mungkin kalau turn mak nanti, adik baca, mak syarah hari tu. Jadi adik tak terlepas lah. Noted. Mak baca, adik syarah. Itu takut tak jadi mak. Nanti mak buat dua, mak baca, mak syarah. Mak baca, mak syarah. Nanti dia senyum ya mak. Okey, setuju. Jadi macam mak peng adik lah. Adik baca, mak syarah itulah. Lepas tu kedua yang pasal Al-Quran tu, lu ada bincang dengan kakak juga. Nampak macam kita panggil apa, yang model ataupun kaedah yang mak buat tu mungkin dia sesuai dengan untuk grup yang kita kata yang fokus lah, macam grup mak perumahan mak tu, perumahan Sungai Hisap tu.
Tapi untuk anak yang masih merangkak lagi tahap keimanan ni mungkin kita ada dia rasa macam kena kata buat cara dengan kita letak satu milestone lah. Mana mungkin kita kata dalam masa 2 bulan kita akan buat majlis khatam Quran, tahlil sekali ke. Jadi kita ambil mungkin satu Sabtu tu untuk kita baca khatam dan tahlil saja. Kata apa? Dan kita target dalam masa 2 bulan untuk seorang khatam 3 juzuk gitu. Jadi setiap macam dia tak ada macam banyak sangat sebab macam di dalam grup tu kita nampak macam banyak sangat ada yang ni yang cycle yang 3 yang sebelum tu tak habis lagi, lepas tu ada cycle yang kedua, cycle ketiga, cycle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi macam akhirnya kita tak tahu mana satu yang paling terbaru kan, sebab masing-masing tu ialah maksudnya mungkin yang cycle yang pertama dulu yang launch tu pun tak ada yang tak baca lagi. Jadi dia akhirnya dia macam bertimbun-timbun, jadi orang tak kata tak boleh nak follow lah. Jadi macam setiap kita buat 2 bulan sekali. Jadi dalam masa 2 bulan ni contohnya memang seorang 3 juzuk contohnya. Ataupun yang kita panggil 2 juzuk setengah ya. Kita bagi sama banyak lah. 2 juzuk setengah ke. Rasa macam 2 juzuk setengah seorang kot. Ataupun 2 juzuk tengoklah. 3 atau 2 juzuk. Okay, jadi bila selepas 2 bulan tu kita memang buat majlis khatam Quran. Jadi semua orang dah tahu dah this is the first cycle. Kemudian kita start yang baru pula. Jadi macam dalam 2 bulan, maknanya dalam itu 6 kali khatam kan setahun. Yang ni nampak lah sebab yang kata apa yang sekarang ni macam kita panggil apa? Tak kata-kata daripada mula tu. Dia kata macam apa sebenarnya? Pusing-pusing. Kalau semua orang nak kata tu kena baca 30 juzuk tu yang lambat kan? Sebab setiap orang kena baca dulu setiap juzuk. Jadi kita buat macam tu lah, mungkin cycle pertama long 1, 2, 3, juz 1, 2, 3. Kemudian long cycle kedua long 4, 5, 6 macam tu lah. Jadi tapi at least kita habis kita nampak station dia tu setiap 2 bulan contohnya. Ataupun kita nak buat lagi pendek, tapi lagi pendek takut orang tak terkejar pula. Mungkin kalau sebulan sekali kan. Ya 2 bulan. Okey, 2 bulan kelas laju. Tapi tak terasa kena habiskan dululah kod yang mak buat sekarang ni. Sebab lambat je nak habis. Sekarang ni baru turn nombor 19 kan. Maksudnya dia nak sampai 30 pusingan. Macam tak tercapai lah setiap orang tu khatam. Patutnya kita ada 14 orang khatam. 14 orang khatam. Cara tu setiap orang akan khatam kan. Setiap orang akan khatam. Khatam. Kita setiap orang khatam juga, tapi kita macam just tadarus. Sikit lah, sikit-sikit. Jadi milestone dia. Kita ada letak. Jadi nampak lah, okey, ni nak majlis ni minggu depan ni nak khatam. Jadi orang pun boleh bersungguh lah macam baca part dia tu. Gitu. Nampak macam untuk orang kata apa, kita kecilkan dia punya orang kata objektif ataupun kita punya apa, dia punya matlamat dia tu pada setiap 2 bulan. Itulah. Boleh, mak setuju je sebab pada mak Quran ni kalau kita ulang-ulang baca pun memang dapat pahala kan. Maksudnya kalau kita lagi khatam tapi kita pusing balik, kita dah baca dah juzuk tu, lepas tu tiba-tiba disusun balik, kita kena baca semula juzuk tu contohnya. Kita mesti dapat pahala kan. Pandai sudut pahala tu tak ada masalah, cuma buat kata-kata lah, cuma kita tak rasa kita dah khatam contohnya. Tapi tak apalah sebab nampak cara tu susah nak capai, kita buat satu cara yang telung letak ni mungkin lebih mudah kaedah dia untuk kita capai, dia kita pun rasa happy, kita rasa semangat. Jadi why not, kita cuba kan. Tapi Long kena tulis lah macam mana cara tu mak. Siapa yang datang dari siapa, dia yang kena aturkan dari sudut nak design dia punya tu aturan tu. InsyaAllah boleh je cuba insyaAllah. Maknanya bila khatam 2 bulan tu kita akan majlis khatam kita akan baca apa? Maksudnya kita macam baca doa khatam, lepas tu kita baca mungkin tahlil ke kan. Abah kan. Jadi untuk yang semualah yang telah meninggal lah, maksudnya kita buat 2 bulan sekali buat tahlil tu lah. Jadi maksudnya yang masa turn tahlil tu kita mungkin baca sikit je ke hadis, ataupun kita tak baca hadis lah, kita just kata apa, jumpanya tu je kan. So tengoklah macam mana tu atas persetujuan semua lah. Siapa yang tak setuju beritahu. Senyap tanda setuju.
Cuba dulu kot. Boleh cuba dulu. Cuba tengok dulu. InsyaAllah. Hmm. Ya sebenarnya usrah kita ni alu-alukan sangatlah kalau kita boleh buat penambahbaikan. Sebab memang tujuan kita sebenarnya nak dapat maximize daripada segi ilmunya, dari segi amalnya, insya-Allah kan. Jadi kalau siapa ada cadangan yang baik yang untuk kita duduk sekejap tapi kita boleh dapat banyak benda, mak sangat mengalu-alukan, insya-Allah. Janganlah segan pula nanti melangkaui mak ke tak. Mak tak ada perasaan macam tu pun. Kalau benda kebaikan tu silakan, insya-Allah. Okey, insyaAllah ya. Jadi hadis ni dah habis. Jadi macam mana kita tutuplah dulu majlis kita, lepas tu kita berborak-borak. Ya? Faris. Tutup majlis. Nampak dah. Dah ibu dah. Tak tidur lagi. Assalamualaikum. Salam. InsyaAllah lah kita tutup majlis dulu lah. Kita sampai kafarah dan suratul Al. Why? Ya, saya. Siapa panggil? Tak kenal suara. Wafa ke siapa? Wafi. Oh, Wafi. Kenapa? Dia saja Udah. nak panggil Wan. Saja. Udah. Udah dah sekolah, dah start sekolah ke? Belum lagi. Belum lagi? Oh, masih lagi buat PDPR kat rumah ya? Ha, Oh, tak tahu lagi bila sekolah? tak tahu lagi. Ya. Mana Haris dengan Anas? Dia nak tidur. Oh, tidur dah? Ha. Tu Nashwa pun dah tidur? Nashwa? Nashwa masuk dalam bilik Umi. Oh. Okeylah. Jangan lambat tidur ya? Kita tak ngantuk lagi ke? Ngantuk dah. Boleh nak Ngantuk dah. Ngantuk dah. Nak tidur juga? Bye Wan. Bye. 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 Ya, anak-anak kakak tidur belakang dah senyap. Dah masuk bilik dah. Tidur. Ya. Umar tidur dengan ni lah. Umar tidur dengan Bilal. Tidur dengan Auni tapi tilam asing. Tilam jauh. Tilam asing. Oh ya ke? Dia pun nangis Bilal kat tu. besar kan? Ha? Dia pun dia nangis juga. Siapa? Umar. Menangis. Takut. Rumah baru takut kot. Tak Malam tahu lah dia ada. Dia suka nangis kat luar rumah pun tahu. Tak luar rumah pun nangis juga. Tu pengantin baru dia orang tu. Seorang isap puting. Besarnya puting. Isap puting. Tak tidur, bolehlah pengantin baru tu. Tidurlah dua-dua, Hero. Ya, tidur tak tidur siang. Oh ya ke? Sekejap, nak buka hadiah ni. Nak join ke? Sebab pengantin baru tiba-tiba buka hadiah. Berangan. Biasa. Apa ni, anniversary ke ni? Kakak Aulia. Oh, dia tidur petang tadi. Malam lambat tidur. Ya Allah, kita jangan tenang. Budak. Ha? Kakak Aulia. Budak dah sleep. Ya, sihat lagi ya. Kena rasa dah. Contraction. Bawa perut. Cepat sangat maknanya. Ha? Tak larat bawa perut. Tapi contraction tak ada lagi lah. Ya, banyak ke puan weight? Kalau dari berat sebelum mengandung dalam 5-6 kilo je. Ya. Biasalah anak yang banyak-banyak ni dia macam penat sikit kan? Dah. Makin besar. Makin besar. Rumah besar banding dengan dulu kan. Dulu tak banyak tempat nak jalan. Lepas tu makin Ya. tua. Tu. Ya, ya. Yumi ni. Mana di sini? Suap apa? Ya Allah, suap makan apa? Umi dia makan betul. Suap apa kat mulut Umi?
Akil. Oh, masuk surat budak dia pula. Pen. Oh, pen. Apa tu? Oh, sedapnya. Akil. Masuk gigi ya? Rafa. Oh, masuk gigi. Apa? Wais mana? Besok buat apa ya? Hari Ahad selalunya. So, buat tak buat apa pun. Buat budak-budak ke jalan. Tak pergi mana pun biasa pergi taman je lah. Ya, kat rumah Yah tu boleh main tepi rumah kan. Tak ada masalah. Tengok tu main badminton tu. Si Hamzah. Tak apa. Sekali pukul ayah. Sekali pukul ayah. Hari panggil ayah. Hari ni mendung. Main bubble sama main badminton. Penat tu. Oh, betul. Penat tidur tu. Itulah. Tu apa tu? Aulia, robot Aulia ke tu? Robot Robot apa tu? Dia pelik je. Tanya dia. Ya? Bilal. Sama dengan Abang Bilal. Oh, robot sama dengan Abang Bilal. Akil tu. Makan apa? Abang Makan busy tu. semua benda masuk mulut. kau berapa tidurnya kat atas dia orang ni? Tak tahu. Tak tahu. Kakak tu baru bangun. Betul lah. Lambat tidur. Betul lah. Semalam sampai pukul 2 pagi juga dia. Seorang-seorang dia. Iya. Dia buat apa? Dia cakap seorang-seorang je lah. Oh. Sekarang ni dia tak tu lah. Kalau dia tidur lambat pun dia tak ada. Dia kacau kan. Tak. Dia cakap seorang-seorang dia. Orang buat Bilal. Dia boleh balik Kuantan ni. Balik Kuantan. Kita beranak Kuantan. Dia memang nak beranak kat Kuantan. Nak saling kat Kuantan. Tak nak lah HTA tu macam tak best je. Kan? Oh, saya cakap macam tu. Dia Yang datang balik dah ni ha. Susah malam. Apa? Datang balik dah. Ingatkan tidur lah. Oh. Tak tidur lagi. Bilal. Balik dah. Oh ya. Ada apa? Ya, Aulia beli macam robot Bilal lah. Ada kontrol dia. Boleh menari. Laju je kak. Selajunya. Abang. Bilal. Apa? Bilal dah tidur dah. Bilal nak tidur dah. Lagi tidur. Gosok gigi dulu. Gigi tak? Wafi bila tidur? Wafi tak tidur lagi? Bilal tak kodok gigi. Okey, bagusnya. Semangat. Apa tak tidur lagi? Tadi tidur dah kat bilik. Orang angkat dia bangun balik. Apa nak kena angkat? Ya Allah. Atu, dia nampak atu. You. Hari tu nak tengok tu. Tak nak minta pakai dulu. Waiz tidur dah, Wafa? Dah. Dah. Kak bila nak tidur? Dah tidur dah. Kakak? Oh, bateri lu. Tutup kamera. Mak sihat ke? Ni, nampak dah ni. Sihat tak? Sihat, Alhamdulillah, adik. Adik? Tunggu seorang-seorang kan? Su tak ada? Su balik kampung? Adik sampai Isnin ni kan? Oh, kau ke Isnin dah habis? Pukul 8 pagi Senin baru habis. Oh, ya ke? Sebab apa Suhana? Sebab kawan adik kan? Bilal tunjuk robot dia. Dia tunjuk sama dengan Olia, robot dia. Beri tempat yang sama kot. Shopee. Shopping. Shopping. Dekat sama tempat kerja Yah tu ada lagi ke doktor lain nak bersalin sama Yah? Ke Yah seorang je? Ada yang baru bersalin 3 minggu lepas.
Oh, Lah. nanti sekali cuti lah. Dia tak ada lah. Maksudnya Salim dia cuti juga lagi lah. Tapi ramai sangat dah orang sekarang ni dah. Sebab ward COVID banyak tutup kan. So tak ramai pergi kat ward COVID, semua dah balik jabatan masing-masing. Ramai. Oh, doktor ramai lah. Ni Islam kerja situ kan? Islam kerja kat SPTIA. STJ juga. Hari tu dia call ya. Dia department apa dia? Tak tahulah. Tanya adik. Tanya adik. Sebab yang lain kan, lain bangunan dengan bangunan utama. Oh, tak jumpa sangat. Memang tak jumpa lah. Tak jumpa, tak terserempak. Sewa rumah kat mana? Ke duduk dengan mak dia? Tak tahulah. Saya memang mak duduk sini. Rumah mak dia kot. Tak tahu, tak ingat. Dia orang empat beradik HO eh? Tak tahu. Rasanya tak kot. Husna tu macam baru masuk kan? Sebab Husna pun HO. Hari tu nampak macam Jihad pun HO. Ya kot. Tapi rasa tu tak. Siapa tak namanya Hassan tak kot. Ya. Oh. Ketiga lah HO. Aku beratnya kepala mak mikir. Mak dia tak fikir pun kot. Fikirlah sendiri. Fikir sendiri lah. Sendiri. HO, 3 HO. 3 HO. Jadi, puas. Bila boleh balik Kuantan ni Tak ada pun. Esok Acu. Acu Apa? Acu balik minggu depan. Yang mesti banyak cuti. Apa? Cuti yang banyak lagi kot. Cuti bersalin tinggal 4 bulan je. Tapi aku guna cuti tahunan. Cuti bersalin dapat 4 bulan. Bukan 3 ya? Dia balance 4 bulan. Dia ada 12 bulan. Oh, okey. Faham. Balance 4 bulan lagi. Kadang dah guna 3 kali kan. Faham. Prepare untuk anak keempat nantilah. Anak keempat kena ambil cuti dah bergaji dah. Itulah. Cuti tahunan. 2 bulan cantik. Yelah, insyaAllah ya. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bateri dah low sangat lah. Kena charge mula. Baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri baik semua. Mak pun.